سرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من الاستثناء يفقهوا أقوالنا. Yang dimuliakan barisan pensyarah SMS diteraikan Al-Fadhil Ustaz Rosli bin Mukhtar ceramah jemputan kita pada malam ini. Seterusnya ikhwah akhwat muslimin dan muslimat brothers and sisters, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada malam ini kita dapat seorang tetamu istimewa yang dijemput khas daripada kuis secara tergesa-gesa. Lebih asal ada sedikit kecemasan. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan membicarakan sebuah topik yang cukup penting bagi kita seterusnya umat Islam, wasatiyah ataupun kesederhanaan dalam Islam. Dan dalam masa ni Ustaz ada juga buku dia sendirilah yang diterjemahkan oleh beliau sendiri. Tapi sebelum tu Ana agak menjemput dan usahakan kalau boleh akhwat ke depan sikit, macam kosong sangat kalau kita penuhkan sedikit kawan-kawan. Kepak yang disebarkan oleh malaikat tak sampai belakang kan. Mungkin ke depan sikit, mudah-mudahan mudah sikit dapat ilmu tu insyaAllah. Boleh ke depan sikit ke? InsyaAllah semua dia jumpa ke depan insyaAllah. Sebelum tu ada baik kalau anda memperkenalkan sedikit profil ringkas insyaAllah Pak Ustaz Abdul ni. Okay, nama pula Ustaz Rosli bin Mukhtar, merupakan anak kelahiran Kampung Bukit Jati, Terengganu, sama lagi Ngana. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebahasaan Pusat Jati, seterusnya di Sekolah Agama Iqtiyah, dan melanjutkan di pelajaran di Sekolah Menengah Sultan Zainal Abidin, Batu Puruk, Kota Terengganu. Seterusnya di peringkat tinggi, beliau mengajarkan pengajian di peringkat jazah di Universiti Hasan Al-Thani, Muhammadiyah Maghribi, dan seterusnya ke Universiti Muhammad Kelima, Rabat Maghribi, dan mendapat pengajian sarjana di pengkhususan Maqasid Syariah di universiti yang sama. Dan juga telah mengarang beberapa buah buku, antaranya Maqasid Syariah, Hikmah di Sebalik Pensyariatan, Sejarah Perkembangan Hadis, dan antara yang terbarunya Kesederhanaan Islam dan Islam Keganasan. Nanti buku yang Ustaz bawa pada malam. Tanpa memakan masa, anda menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Rosli untuk membincang topik cukup hangat dalam ni. Tafadhal masyaallah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni pertama kali saya dapat berjumpa dengan tuan-tuan dan puan-puan, dan terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kerana tuan-tuan dan puan-puan sudi, dan mungkin sebenarnya Ustaz saya punya nama yang sepatutnya pada malam ini memberi ceramah tak hadir, jadi dia minta saya untuk gantikan beliau. Jadi orang kata apa, tak ada rotan, tak ada rotan akar pun jadi lah. Jadi mudah-mudahan saya dapat mengganti beliau dengan baik lah. Jadi setelah saya diberitahu tadi, maka antara yang saya sempat plan ialah saya akan mengupas tajuk tulisan. Sebenarnya
diambil daripada tulisan Dr. Yusuf Qaradawi dan saya namakan dua buah buku yang saya terjemah pada tahun lepas Dr. Yusuf Qaradawi. Saya namakan Siri Kefahaman Wasatiyah Islam, nama buku ni, dan satu lagi buku Manusia dan Kebenaran, yang tu dicetak oleh Ikram. Yang ni saya cetak sendiri, jadi yang tu tak ada stok dengan saya. Jadi tahun lepas saya diizinkan oleh Allah SWT untuk menterjemah 3 buah karangan Dr. Yusuf Qaradawi. Saya letakkan nama yang ada bersama saya ni Siri Kefahaman Wasatiyah Islam. Saya letakkan namanya satu, kesederhanaan dalam Islam, satu, Islam dan keganasan. Sebenarnya dua-dua buku ni mengandungi kupasan tentang apa itu wasatiyah. Apa itu wasatiyah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Tuhan kata orang Islam ni, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunu rasulu 'alaikum syahida. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikianlah kami jadikan kamu umat pertengahan. Wasat ni maknanya pertengahan. Jadi dari bertitik tolak dari sini, Dr. Yusuf Qaradawi telah memperkenalkan satu pemikiran yang dia namakan ialah pemikiran wasatiyah. Dan dia dalam buku ni dia mengatakan bahawa di awal-awal dia memperkenalkan istilah ni, ada ramai orang tak setuju, tapi akhirnya istilah ni makin diguna pakai secara lebih meluas. Dan dia kata sekarang ni banyak juga negara yang menjadikannya sebagai salah satu daripada agenda negara. Dan Perdana Menteri Malaysia pun ada sebut wasatiyah, cuma tak tahu version sama tak dengan wasatiyah Dr. Yusuf Qaradawi. Apa yang saya nak terangkan pada hari ini ialah maksud sederhana ni. Kadang-kadang kalau dalam bahasa Melayu ni sederhana, maksud dia bahasa Melayu sederhana ni tak tepat sebenarnya terjemahan sederhana terhadap wasat. Sebab wasat ni ada beberapa maksud. Pertama, perantaraan maksudnya. Macam kita kata nelayan pergi tangkap ikan, peniaga menjual ikan kat pasar. Jadi nelayan tak pergi jual ikan, nelayan perlukan orang tengah. Jadi Tuhan kata salah satu maksud ayat Quran tadi ialah kami jadikan kamu orang tengah. Orang Islam ni ialah umat pertengahan. Sebab apa pertengahan? Sebab orang Islam ni dia wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kamu menjadi saksi kepada manusia. Ini kamu, ini manusia. Kamu tak terima wahyu, kamu tak terima Islam, kamu tidak menerima wahyu secara direct daripada Allah. Allah menghantarkan Rasul, kamu ambil dari Rasul, kamu menyampaikan kepada orang bukan Islam. Jadi di sini maksudnya kerja orang Islam ni ialah menyampaikan ajaran, bukan saja dia menggunakan ajaran itu untuk diri dia, tapi dia mestilah bertugas sebagai wasit, orang yang menyampaikan. Sebab dia memang Tuhan kata kamu ni, sebab ayat ini bukan sahaja dia bersifat menyatakan, tetapi salah satu maksud ayat kenyataan ni mungkin dia berbentuk suruhan. Dia nak suruh kamu menyampaikan, tapi dia mengatakan kamu ni penyampai. Bila Allah kata kamu penyampai, tunggu apa lagi, kamu kena menyampai. Sebenarnya dia nak suruh dalam satu hidup. Ini teknik Al-Quran. Okey, satu maksud. Tapi wasat juga bermaksud pertengahan. Satu benda yang ada di sebelah ni, maka wasat tu pertengahan. Tapi perkataan wasat juga bermaksud adil. Adil. Sebab apa adil? Sebab kalau hukuman tu terlalu berat, kita panggil hukuman yang tu zalim lah. Curi kasut dekat, curi selipar Jepun dekat masjid, hukum potong tangan.
Daripada pun RM10 je. Maknanya terlalu berat. Bila terlalu berat, tidak apa main. Tapi kalau terlalu ringan, bunuh orang, denda 100. Tak cukup. Apa tak ikut? Jadi sesuatu hukuman yang setimpal tu dipanggil hukum adil. Yang adil tu ialah wasat, pertengahan. Sebab apa? Pertengahan antara zalim dengan terlalu ringan. Kita tak ada istilah bagi terlalu ringan. Okay, nampak tak? Jadi satu lagi maksud ayat ini ialah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikianlah kami jadikan kamu umat yang sederhana. Sebab apa? Sebab ajaran Islam itu ajaran yang sederhana. Ajaran yang, jadi bila kamu mengamalkan ajaran Islam, kamu menjadi umat yang sederhana. Sebab ajaran Islam itu sederhana. Bila kamu umat Islam mesti mengamalkan Islam. Okey, jadi yang dia nak kata sini, ajaran Islam itu ajaran yang sederhana. Kalau kita faham apa makna sederhana, saya nak jelaskan lagi. Sederhana ni dia ada ciri-ciri dia. Sesuatu perkara itu tidak dianggap sederhana sekiranya tidak memenuhi beberapa ciri penting. Contohnya kita apa? Ada 3 ciri penting. Perbuatan manusia ni kalau tak menepati 3 ciri penting ni, memang tak betul. Dan ajaran Islam, sebab apa turunnya Quran dan sebab apa turunnya Nabi, dan mengapakah karangan ulama Islam ni berkontena-kontena buku. Karangan ulama Islam ni terlalu banyak. Sebab nak sampai kepada satu hakikat, iaitu apakah ajaran yang tepat dalam sesuatu benda dari sudut kadar. Wa kullu syai'in qaddarnahu biqadar. Tuhan kata dalam Al-Quran bahawa setiap benda dalam dunia ini aku tentukan dengan kadar dia. Tuan-tuan, sini medik kan? Ada farmasi apa semua lah. Oh, tulis perubatan lah, kita kata sains perubatan tu apa dia panggil? Ubat mesti cukup kadar kandungan dia kan. Saya tak reti lah nak sebut ubat. Kalau saya reti ubat saya bunyi campur garam campur ni jadi ubat. Ubat kampung ni lah, pandai. Tapi kalau bahasa doktor ni dia panggil mungkin dos lah. Kadang-kadang juga bunyi kampung kan, dia dos bunyi doktor sikit. Ada seorang orang kampung saya, dia aksiden, lepas tu patah kaki. Tak ada apa, happy balik kaki patah pun, relax balik rumah. Makan ubat, meninggal. Sebab dia duduk seorang kat rumah, dia silap baca. Doktor suruh makan 3 biji 2 kali sehari. Dia makan 3 kali sehari, dia balik 2 biji 3 kali sehari, jadi 5 biji. 3 biji, benar tak? Tapi entah macam mana, dia tu makan bukan macam tu, dia makan lebih 3 kali. Macam kalau dia kata, jadi lepas dia makan ubat tu, dia mati. Sebab overdose. Dia ubat pun kena ada kadar. Bolehkah kalau, sebab tu ilmu apa dalam dunia ni sebenarnya untuk mencari kadar yang sesuai, ada tak? Sama orang Melayu tak tahu tentang perubatan yang orang Melayu mengapai. Sebab orang Melayu ni kata-kata dia pemikiran mistik. Pengsan anti pula. Dia tak kata pengsan tu kurang tekanan darah. Dia tak ada. Pengsan anti lagi. Padahal orang tak cukup gula pengsan tak? Lebih gula pengsan tak? Tak saya. Sebab apa? Benda yang kita tak, anda belajar teruk 7 tahun ni, tak nak tahu kadar je sebenarnya. Ada kadar, kadar ubat. Kalau orang makan nasi banyak, bahasa kampung dia, makan nasi banyak, jadi gemuk. Tak cukup makan nasi, jadi gemuk. Saya ni
sederhana. Jadi kata setiap benda dalam dunia mesti kita belajar. Orang belajar engineering nak buat apa, dia nak belajar kata aja sebenarnya. Sebab apa? Kapal terbang tu boleh terbang bila kekuatan enjin dia cukup nak bawa berat dia, cukup dengan apa bentuk yang aerodinamik lah, apa nak langgar angin apa semua kan boleh naik. Orang Melayu tak ada. Orang Melayu mesti nak terbang, nak baca ayat ni 10 tahun tak terbang. Kan? Tuhan kata setiap benda dalam dunia aku tentukan dengan kadar. Ramai orang tak, orang Melayu memang lemah dari sudut perubatan. Dia ingat kolesterol bahaya, lalu pun dia pun tak makan kolesterol. Dia apa kolesterol? Akhirnya pita kita tu ada kolesterol kan. Saya tak perlu terang banyak tentang, sebab rasanya tuan-tuan dan puan-puan semua lebih tahu tentang kadar. Orang bidang sains memang tertipu dengan kadar. Tak mahu terjadi terlebih kadar, tak perlu kurang kadar saja. Jadi Islam ni dia nak mengajar apa? Dia nak mengajar tindakan ni kena ada kadar dia. Tindakan ni tak ada. Dalam pendidikan kena ada kadar. Orang kata jangan pukul anak. Saya kata salah. Nabi kata kalau kamu suruh anak kamu semayang, umur dia 7 tahun. Kalau dia 10 tahun dia tak semayang juga, kamu pukul dia. Tapi orang kita tak ikut lah, dia ikut pukul lah. Tapi dia tak ikut suruh 7 tahun. Hari-hari 10 tahun berhubung tu. Tak boleh, tak ikut prosedur dia. Masa 7 tahun tak suruh, masa 10 tahun. Tapi kalau dalam pendidikan, kalau seorang budak tu tak pernah kena marah kat mak dia, apa jadi benda dia? Jadi Fir'aun lah. Bila besar, orang nasihat itu tak boleh terima. Mak ayah jangan keluar malam. Apa 10 tahun dulu tak nasihat dia? Dia tak boleh terima sebab dia. Tak pernah kena nasihat, tak pernah kena marah. Tapi budak ni dalam pendidikan, kalau kita marah dia tiap hari, letak sabun tak kena, pau kenapa kau? Letak buri di pau. Kan? Kalau takut je tuala apa pun tak balik. 3 minggu je jadi bengong. Jadi tengok orang buat. Sebab terlebih pukul, terkurang pukul. Dalam semua benda lah. Tidur lah. Jadi doktor nasihat orang tidur berapa jam hari. Saya tidur 7 jam ke? Encik kena tidur 7 jam. Sebab apa? Macam mana saya? Sebab apa saya kena tidur 7 jam? Anak saya tidur 14 jam. Jalan anak encik baru 2 hari lahir. Kena tidur 20 jam. Encik tidur 20 jam agak mati kerah lah. Islam ni, dia dua ajaran dia nak ajar kadar. Sebab tu ambil semayang 3 kali kan. Kalau ambil 7 kali, orang panggil mubazir. Boleh kau ambil semayang? Apa pula orang suruh 3 kali, hang ambil 7 kali apa pula. Sebab tu Islam dia nak mengajar kadar tempat. Setiap tempat tu ada ajaran dia, ada prosedur dia. Kalau saya mari ceramah sini, contoh dia kebang, padi, kelapa sawit, tuan-tuan buat sultan tak kena tempat. Ada setengah orang pokok padi tak kena, jagung kena. Apa? Saya dudukkan ajar, baru mari sini. Belajar lagi, orang pergi belajar sana, dia duduk sana belajar sini. Contoh, kena tempat ni kena. Dalam Islam, hukum hakam banyak mengikut tempat. Sampai ulama buat kaedah. Dia buat kaedah apa? Dia kata al-ahkam taduru ma'al ilah wujud dan mu'adam. Ataupun setiap jika berubah tempat dan situasi, berubahnya hukum. Dalam Islam, hukum hakam tidak ada 2 jenis.
Satu static, satu fleksibel. Fleksibel ni kita boleh ubah. Ambil semayang disunatkan basuh 3 kali. Tapi kalau hari Jumaat, orang tu baring batu, meleleh air dia, orang tu nunggu. Hari nak habis dah, orang tu azan dah. Tak sunat dah 3 kali, sunat sekali. Sebab apa? Nak bagi peluang orang lain ambil ilmu. Sebab hari nak habis dah. Lepas tu nak suruh awak pergi untuk puasa orang duduk melayan dia puasa. Tak boleh. Sebab apa? Setiap tempat tu. Jadi bila sesuatu benda tu tak kena pada tempat, maka nanti kita akan tengok macam mana ajaran Islam ni adalah ajaran yang sederhana dan tak ada ajaran dalam dunia ni yang sama dengan Islam. Manusia tidak mampu mencipta package ajaran yang sederhana. Allah saja boleh bagi benda kepada manusia. Dan inilah bukti kebenaran Islam kepada manusia. Kau nak dengar sebab tu saya mengamalkan ada bukan Islam. Tak apa. Panggil ramai lagi tak apa. Saya biasa saya juga mengajar di UPM. Beberapa subjek yang memang pelajar bukan Islam. Agak biasa lah pelajar bukan Islam mengajar subjek Islam kepada pelajar bukan Islam. Dalam Islam kita boleh membandingkan, dan saya jangan rasa juga saya akan bandingkan, tapi saya tidak mengejek lah atau membanding. Banding takkan nak malu juga banding. Kita beli kereta, kita bawa kena jalan. Kalau tengok kereta, tu bahasa dia pun benda kereta tahu kan, benda yang semua orang tahu kan. Tak nak banding, tak terlalu rumah. Kadang, tempat dan masa. Banyak benda yang tak kena masa, tak betul. Dia bagus, tapi dia jadi tak bagus sebab faktor masa. Masa orang duduk sedih-sedih gitu, masa tengah emosi baru tahu puan sakit kanser, tahun tu wah, tambah lagi boleh, sebulan lagi boleh hidup. Dia pun ambil tupu potong. Kita kena buat sama dulu lah sebab dia tengah emosi ni. Kena bagi tahu kan, tuan ada sel kanser ada, tapi kita kena pergi cek satu stage lagi. Kita tahu kan, tapi nak dulu dia step by step lah dia tahu. Itu betul. Pergi cek, tahu gitu. Dia dah ada persediaan dah. Lepas tu, lepas sebulan tu, puan ada sebulan ni nak mengucap melayani. Dia pun boleh terima. Hari memula, bagi tahu semua dulu. Tak kena masa. Masa orang sedih, kita kena masa gembira, jangan majlis gembira tu kita pergi buat orang sedih. Jadi Islam, kalau memang baca Quran baik, semayang baik, semayang sunat bagus. Tapi kalau macam sini ramai yang berkeluarga dah tu jangan. Contohnya saya orang berkeluarga dah mentua mari. Kat rumah saya tu baca Quran. Nak habisnya 10 juzuk sehari. Tu kata kau dah ni. Sebab ada Islam dia pada masa tu dia kira maknanya sebab itulah bila orang bertanya Rasulullah SAW ayul amal afdal, hadis ayul amal afdal tu apakah amalan yang paling afdal, baik dalam juga dia banyak jenis. Dalam situasi yang berbeza orang tanya Nabi apakah amalan yang paling afdal, Nabi jawab jawapan yang berlainan. Sebab apa? Sebab Nabi nak beritahu setiap amalan tu ada masa yang tertentu menyebabkan dia afdal. Bukan semua. Pergi Makkah pun dia tak afdal. Sebab apa?
anak kamu sakit, tak ada ubat, kamu pergi enjoy, kamu tahu apa, beli ubat dulu kan. Baru kalau sakit kata tak apa lah, sakit melibatkan nyawa, melibatkan. Jadi Islam ni dia ada package yang sangat tersusun dalam menentukan benda. Jadi hukum Islam dia nak kaji ni. Sebab tu kita belajar. Tapi di Malaysia ni trend kita orang Melayu lah contohnya, trend kita belajar fiqh. Fiqh ni kalau dalam agama dia macam ni. Ni pokok. Fiqh ni buah. Orang Melayu dia suka makan buah. Pokok ni nak mari mana mau pergi. Yalah kan, orang Melayu kan dia ajar macam tu. Dia makan apple tiap hari. Tanya pokok apple macam mana, tak kenal. Tak kenal di luar negeri lah. Buah fish lah, buah ni. Dia bertanya pokok macam mana, mana aku tahu dia tu. Ada kat pasar je. Dia makan fiqh ni ialah hasil yang siap digunakan. Tapi para ulama dia memproses sumber-sumber hukum tu lalu mengeluarkan produk. Kalau dia ni di peringkat proses. Jadi saya ceramah hari ni bukan ceramah peringkat produk. Nampak tak kalau nak senang lah kalau kita ni baru sangat ni malu orang. Contohnya kalau kita belajar fiqh, kita ada bateri kau lagi, pokok laptop ada motherboard, ada apa kan, prosesor, terus dan tu fiqh tu secara detail benda. Tapi kita belajar macam ni, kita tengok secara jauh. Ekonomi pun ada mikro dengan makro kan. Kita tengok, kalau kita tengok globe secara jauh, kita akan nampak satu dunia. Tapi kalau kita duduk di Cyberjaya, mana ada globe tu? Tak ada. Sebab kita duduk di point yang kecil. Bila kita macam ni, kita melihat Islam tu dari pandangan kasar dan overview. Dua-dua ni kena belajar cara ni. Dua-dua angle ni kita kena tengok. Kita tak boleh tengok satu. Tapi masyarakat kita memang melihat dari situ. Lalu dia tak nampak ya. Sebab itulah bila kita tengok dari situ ni, hukum hakam akan menjadi rigid. Sebab dia belajar basuh muka 3 kali. Dia tak belajar bahawa 3 kali itu situasi biasa. Kalau berubah tempat, berubah masa, mungkin muka pun tak payah basuh. Tak boleh ambil semayang lah, kena tayamum. Sebab apa? Sebab sifat Islam tu melihat pada benda. Okay, ini yang nak disampaikan oleh Dr. Yusuf Fadawi dalam buku dia, tapi dia tak terangkan poin. Ini saya tambah. Dia tak terangkan poin ini secara detail. Kemudian Dr. Yusuf Fadawi menerangkan bukti. Sebab apa agama Islam ni agama sederhana. Sebab apa agama Islam ni sebenarnya dia menjaga benda. Bila dia nak dia nak bawa manusia supaya dalam tindakan-tindakan dia, manusia ni bertindak tepat. Jadi sederhana juga bermaksud mana air yang sederhana, mana air yang sederhana, mana botol yang sederhana. Ya, baru lagi maklum tak minum dah. Yang ni ke yang? Siapa kata yang ni? Tak ada. Siapa kata yang? Ada orang kata apa? Okey, sekali lagi. Siapa kata yang? Siapa saya? Saya belajar di Morocco. Saya belajar di orang Arab dengan ini. Oh, belajar orang Arab berani. Siapa? Belum tanya, angkat tangan tak? Lepas tu dia sekali dia guling pemimpin dia, tak apa pemimpin dia lagi. Nampak dia buat kerja. Okay, siapa kata ni? Lebih ramai.
sederhana tu juga maknanya tepat kan. Kalau jual macam ni di kedai berapa ni sini? Mana style lagi? Ni tepat. Dia juga bermakna ngam tu. Maknanya Islam ni seperti dia nak menyelesaikan masalah. Ini masalah sebab apa? Ya, cerai. Masalah ni. Mari Islam tepat dengan masalah tu. Sebab kalau mari besar jadi tak masuk lah. Tak selesai masalah. Kalau kecil sangat tudung tu pula jadi jatuh dalam. Tak selesai masalah. Jadi Islam ni bila ada masalah dia mari penyelesaian dia tu mengam dengan apa yang diperlukan oleh manusia. Dia sempurna apa mesti ngam. Kalau tak ngam tu bukan Islam lah. Kita cari benda lain. Bukan jawapan dia tak ngam tu bukan Islam. Mesti salah. Jawapan Islam mesti okey, ada bukti. Sembang kata makan ada bukti. Tak ada nak ni. Tak boleh. Kalau ada Udah tanya. tak ke. Okey. Terima kasih. Ni ringan-ringan ni lah saya terangkan macam ni kan. Saya tak tahulah tuan-tuan ni level mana. Saya main gedak aja ni. Main mari best ustaz ni cakap. Benda gini 30 tahun dulu selesai dah. Takut masalah hebat kalau gitu. Okey. Setelah kita tengok tadi tu, maka Dr. Yusuf Qaradawi dia memberikan bukti. Dia kata bukti kesederhanaan Islam dalam beberapa sudut. Okey, ajaran Islam mengandungi ajaran dalam akidah kan. Akidah, ibadah, akhlak, undang-undang. Saya ada tulis sebuah buku. Yang tu bukan saya terjemah, buku saya sendiri. Tapi tak ada hari ni habis stok. Dia tajuk dia Undang-Undang Jenayah Islam. Saya memfokuskan menerangkan dalam konteks ni, iaitu menjawab persoalan mengapa Islam tu. Saya bagi alasan mengapa. Sebab kesemua ajaran Islam tu bermaksud dia nak menyelesaikan masalah orang. Bila dia selesai dengan cara itu, mesti ada jawapan mengapa. Mengapa pendirian dia macam itu? Mengapa orang mencuri itu dia potong tangan? Mengapa dia sepak orang berzina? Mengapa? Dia ada alasan. Mesti ada tempat dia nak mencapai kesederhanaan dia, tak lebih tak kurang. Kalau manusia lah, kalau perut dia macam tu lebih kan. PML dia tak jadi. Perut ni. Tapi kalau orang tu, orang Somalia tak cukup, tak ada. Jadi Dr. Yusuf Qaradawi kata manusia ni dia condong ke arah terlebih atau mengabaikan. Terlebih atau mengabaikan. Mari Islam dia memandu macam mana nak ngam tadi. Dalam akidah, kepercayaan, dalam ibadat, dalam undang-undang, dalam akhlak mesti sederhana. Itu ada sebab. Oh, saya kena berhenti dah sebabnya. 9. Lepas tu bertanya ada apa buat? Saya nak berhenti awal je lah. Okey, boleh teruskan lagi Okey. Saya ni ganti ustaz yang apa ni tak boleh datang tu. Jadi nak panjang-panjang kan kata ustaz tu berhenti syak on time berhenti. Saya lebih-lebih juga. Akidah. Ketika Islam turun, Islam memandu manusia percaya kepada satu Tuhan saja. Satu Tuhan ni pula dalam Islam maknanya benda lain semua tidak
tidak ada sifat Tuhan. Nampak? Tidak ada sifat Tuhan. Tak ada langsung. Pergilah ambil kayu atas gunung mana lah. Kayu tu pula berbentuk macam-macam bentuk yang menarik. Atau kayu lalu simpan, dia boleh rezeki. Kalau ada satu benda pun dalam dunia sebab memberi rezeki itu sifat Allah. Dia tak boleh. Lepas tu apa kelebihan lain? Tak ada pun kelebihan. Kalau dia buat pupuk kepala awak pun kau, tu ada kelebihan. Tak ada. Jadi Islam hari dalam akidah dia, dia mengajar Tuhan itu satu. Sedangkan ajaran lain berada dalam dua situasi yang ekstrim. Sama ada terlebih ke sebelah sini ataupun terlebih ke sebelah sini. Apa dia? Islam, Allah satu. Aliran materialistik mengatakan Tuhan itu tak ada. Agama-agama selain daripada Islam, sebut saja agama, Tuhan lebih pada satu. Tuhan itu ramai. Hari Islam, Tuhan yang cakap apa? Sebab itulah belajar tauhid dalam Islam sangat mudah. Belajar ilmu agama, ilmu ketuhanan dalam Islam sangat mudah. Tetapi sebelum ilmu itu diresapi dengan falsafah Rom dan Yunani. Sebelum ilmu itu diresapi. Selepas diresapi itu dia jadi lagi susah. Lepas belajar tauhid ni lagi tak ada tauhid jadi. Sebab apa? Tuhan itu Tuhan tu qadim, Tuhan alam ni qadim terjadi. Kalau alam ni jadi, Tuhan tu buat apa sebelum buat alam? Tuhan tu tahu. Ini tak ada. Kalau nak baca tauhid yang mudah, baca Quran. Cara Quran aja, qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah esa satu. Lam yalid, dia tidak berangkat. Allah samad. Allah lah tempat bergantungnya semua. Marilah ajaran mana kata orang ni ada berkat ke apa. Jangan fikir yang tu dulu. Fikir Allah bergantungnya manusia. Kalau kita tak bergantung dengan satu benda pun dalam dunia kecuali Allah, itu yang terbaik. Tak berkat. Saya tak percaya Ustaz, kalau berkat kata apa? Jangan percaya Allah tu tak ada. Masa sudah. Saya tak percayalah Ustaz ni ada berkat lah, boleh ni doa makbul. Siapa suruh percaya? Allahu ahad, Allahu samad. Allah itulah tempat bergantungnya semua benda. Lam yalid, dia tidak beranak. Walam yulad, dia tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dia tidak ada satu pun yang menyerupai Allah. Saya pergi ajar orang asli 5 minit boleh faham. Orang asli baca buku tak ada. Maknanya masyarakat mabanda yang macam-macam fikir ni mustahil tak boleh nak faham konsep tauhid Islam. Mustahil. Sebab dia mudah lah. Allah satu, benda lain bukan Tuhan. Cuba pergi belajar agama lain konsep ketuhanan. Contohnya kita belajar agama Buddha. Boleh saya kongsi tak? Agama apa? Buddha kan? Tapi tak sensitif lah. Jangan marah pula kalau saya nak. Dia percaya pada dewa yang banyak lah. Ke tak? Tak ada juga. Buddha seetis. Dia animisme. Tak, dia tak ada Tuhan. Dia tak ada Tuhan. Hindu percaya pada Memang Buddha. ada Tuhan, tapi Buddha tak ada Tuhan. Okey. Dia la ilah aja. Tidak ada Tuhan. Lepas tu yang dia simpan patung. Itu patung Buddha. Buddha bukan Patung Tuhan. Buddha. Buddha tu dia manusia. Dia manusia, tapi dia memuja ruh nenek Cikgu, moyang. guru. Bukan. Itu Tao. Isn't it? Confucianism. Kita tak Dewa memang ada, tapi dia bukan macam God. Dewa Ya. bukan sifat Tuhan. ya. Yang Buddha tu maksudnya yang enlightened. Dia bukan Tuhan. Dalam Islam, Tuhan ni sesuatu benda tu menjadi Tuhan bukan bila kita iktiraf dia tu Tuhan saja, tetapi bila dia dianggap mempunyai salah satu sifat Tuhan, dia tak jadi dianggap Tuhan. Contohnya pada bateri ni hantu marah. Dewa dah marah.
Dia kena mistik orang Melayu punya panggil. Nah, fikir benda lain. Dah tu dia habis kau. Okey. Jadi kan ada juga banyak juga surau-surau yang mengajar. Yang orang kata saya buat tadi mistik ni tak berapa sikit. Jadi dia rasa dia salah. Dalam Islam mistik ni sebenarnya benda yang gaib ni senang je nak. Bukan sesusah yang ada dipahami oleh masyarakat sekarang. Okey, balik kepada perbincangan tadi. Maaf kalau saya salah betul kan. Contohnya gini. Orang Melayu dia pakai tangkal. Dia tidak rasa dia telah menyembah Tuhan yang lain selain pada Allah. Sebab dia tak kata Tuhan, tapi dia kata tangkal yang boleh bawa rezeki. Dalam konsep tauhid Islam, memberi rezeki itu kerja Allah sahaja. Orang lain tak boleh bagi rezeki. Bila kamu menganggap ada satu objek lain yang boleh memberi rezeki, maka kamu telah menganggap dia Tuhan. Ada? Kalau nak jodoh, di zaman orang takut tak ada jodoh. Kalau nak jodoh, cepat dapat jodoh, ambil undi dekat pokok ni keliling 7 kali dapat jodoh. Maknanya awak telah menganggap pokok itu mempunyai kuasa gaib yang boleh memberikan awak jodoh. Maka dia telah dianggap Tuhan. Sebab itu orang buat kerja macam tu terkeluar daripada Islam. Sebab salah satu sifat Tuhan tu diambil habis. Tuhan dia tidak boleh ada orang yang mempunyai satu sifat dia. Semua tak ada. Ya, senang tak? Kita pun ada Asmaul Husna kan? Sifat tu. Jadi sifat tu ada pada Allah saja. Yang maha berkuasa, yang mengampunkan. Orang Kristian dia tak kata padri dia Tuhan, tetapi dalam konsep tauhid Islam, orang Kristian telah menyembah padri dia. Sebab Tuhan, padri dia boleh mengampunkan dosa dia. Sedangkan dalam Islam mengampunkan dosa dia jadi Tuhan. Jadi ramai orang Melayu syirik tak sedar. Sebab dia zaman dulu, zaman sekarang ramai juga tu. Nampak tak? Jadi konsep tauhid. Okey, Islam mari dengan dalam persoalan ketuhanan agama lain. Agama Sikh. Tahu tak agama Sikh? Dalam bahasa Arab, Sikh. Agama Sikh ini dia setakat yang saya jumpa lah, dia tak tahu Tuhan dia siapa. Dia sembah Tuhan sampai dia siapa Tuhan. Tahu tak tu. Mana? Dia hanya mana sembah tak kenal Tuhan tu. Agama lain lemah dari sudut ketuhanan. Dia tak kenal pun Tuhan tu siapa dia. Contohnya agama Kristian, dia tak boleh identify lagi siapa Tuhan sebenarnya. Isa ke, Maryam ke, Allah. Dia tak main konon-konon. Islam senang semua. Nabi Muhammad bukan Tuhan. Anak Nabi Muhammad dia. Cucu Nabi Muhammad dia diri bukan Tuhan. Kan dia jadi tu Tuhan. Senang 5 minit dia selesai. Sebab itulah agama Islam senang di ketuhanan, konsep ketuhanan dia sangat mudah di. Lalu berhubung kait dengan satu tuntutan. Sebab itu Islam ni dia mesti orang tu berakal, baru ada tuntutan Islam. Kalau orang tu gila, Islam tak ada apa. Walaupun 3, apa dia ni 3. Pandai dia nampak lah, saya mesti dia gila. Bila dia gila, dia tidak di. Sebab apa? Dalam nak identify benda-benda, manusia menggunakan otak yang waras. Bila otak dia tak waras, dia sudah tidak boleh menilai. Kalau Allah marah kepada orang yang tidak mampu menilai, maka Tuhan bersifat zalim. Salah satu orang yang tidak mampu menilai, walaupun otak dia tidak rosak, tetapi budak yang belum balik. Balik ini maknanya sampai umur. Jadi Islam ni supaya dia tidak zalim. Buku nilai automatik. Tak apa soalan saya. Tak saya ustaz lah. Ah, Tak saya ustaz.
terang bab tauhid ni. Saya sekarang buat azan tadi mat gelap-gelap ni bahaya. Aku memendekkan batu ni. Okey, apa tak ada? Dia Okey, dalam akidah Islam disebut dah di sini Dr. Yusuf Al-Qaradawi sebut. Okey, akidah satu kita dalam Islam kita percaya hanya Allah saja, orang lain tidak. Dalam agama lain dia tauhid dia ni sama ada melebihkan sangat. Contohnya kita kata dan Dr. Yusuf Al-Qaradawi juga menjelaskan, dia kata hak ketuhanan dengan kemanusiaan. Islam datang dia menekankan di manakah hak Tuhan, di manakah hak manusia. Hak Tuhan ni macam ni. Boleh tak kita reka cara nak semayang? Tak boleh tak? Kita kena ambil mana cara nak semayang? Kita ambil daripada hadis dan ayat Al-Quran. Tak boleh reka. Tapi kita boleh tak reka ubat demam panas jadi Panadol, kalau jadi aspirin ke apa. Dari mana? Nabi beritahu tak? Adalah hadis tak? Tak ada. Sebab apa? Sebab kita faham hak Tuhan dalam perkara-perkara ibadat kita mesti merujuk kepada Tuhan. Dalam perkara akidah kita mesti merujuk kepada Quran dan Sunnah. Sebab tu benda alam gaib ni kalau tak ada dalam Quran dan Sunnah tak payah percaya. Saya berani kalau orang tu kata dalam seorang ustaz misalnya kata, dia kata dalam orang ni ada 30 ekor jin duduk main bola lah. Dia kata saya tak percaya. Nak kata ustaz ni tak percaya benda gaib. Betul, saya tak percaya benda gaib yang awak beritahu. Yang Allah beritahu mesti saya percaya. Macam mana Allah beritahu? Dalam Quran dan dalam hadis. Jadi orang payah nak beritahu saya. Pokoknya ada hantu. Ada hantu je mana? Pokoknya ada hadis macam mana? Jadi kita punya akidah orang tak boleh main-mainkan. Nak menakutkan. Ada orang histeria dia hantu. Dia histeria dia hantu. Hospital Sultan pernah nurse histeria. Panggil Ustaz Rosli mari. Saya pun cubalah teori-teori dia. Saya tak baca Quran pun, saya pergi borak ni dia. Dia tepuk belakang, terkejut. Sebab dia dah letak dalam otak dia. Dia nak dengar ayat Quran ataupun orang yang kampung ni. Saya pergi borak ni dia. Berapa. Dia pun sedar. Histeria tu sedar. Tahu? Bukan tu, dia sampai lain dengan boyfriend sikit. Duit pula tak ada. Topak habis. Boyfriend marah. Esok. Histeria lah malam ni. hantu kata aku tak ada pasal-pasal ni. Saya antara aliran yang tak percaya hantu boleh. Okey. Jadi manusia Islam ni tengok dalam akidah ni hak Tuhan. Bila akidah ni ialah benda yang mesti ambil daripada Tuhan, manusia dia tak boleh reka-reka akidah sendiri. Ibadat dalam Islam, ibadat ni dia tak boleh reka tu. Dia kena ambil bahawa dalam Islam. Sebab tu inilah kefahaman. Bila kita tengok macam ni baru kita faham hadis Nabi kata man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Sesiapa yang mengadakan benda baru dalam amrina hadza, dalam perbuatan kami ini, maksud perbuatan kami itu ialah perbuatan ibadat, maka ianya tertolak. Sebab apa tu? Objektif dia ibadat ni, Nabi dah mati tu. Nabi ni dia hidup dia berapa tahun je. Dia menurunkan syariat, bawa daripada Allah SWT. Dia siapkan pakej ibadat manusia. Dia mati, buat yang tu. Jadi Islam ni akan kekal sampai hari kiamat.
Kalau ibadat ni boleh design sendiri, macam mana? Orang saya berjaya warak-warak laga. Isyak 4 rakaat tak ikut dah, kami nak 7. Ibang ni lebih lagi orang mana lagi warak 10. Nak sampai ke kiamat dah jadi 500 rakaat. 3 orang dalam dunia maya. Imam Masjidil Haram seorang, Imam Masjid Nabawi seorang. Orang lain semua tak maya. Tak gila maya 500 rakaat. Jadi agama lain dia tidak seimbang. Sebab apa? Sebab ibadat dia tu tidak dibawa dalam package itu. Ibadat dia ni tak ada dasar kepada Quran dan Sunnah. Quran sebab apa dia dasar? Sebab Quran ni dia tak macam Injil. Dia tak macam kita agama lain memang tak ada kitab. Injil dia buat jaga. Ada kitab tapi kadang-kadang kita tanya kitab dulu dia tak nak baca. Saya kata tulisan lama dulu saya tak pandai baca. Tengok pada tasbih tu memang dia ni tapi kita nak baca kita tak pandai. Kitab Quran dibaca di mana-mana dalam dunia. Dan dalam macam itu dibaca oleh Nabi, macam itulah dibaca oleh kita sekarang. Sebab apa? Quran dia tak berubah. Sebab syarat nak jadi Quran ni mestilah ada beberapa syarat. Saya tak boleh nak sebut jadi berat sangat. Tapi dia mesti rosak Osmani apa semua tu kan. Tapi nak katanya Quran yang kita baca tu ni Quran ni bila tukar bahasa jadi bahasa Melayu, dia bukan Quran lah. Dia jadi tafsir Quran. Kalau kamu nak baca Quran yang betul, syarat. Akibat daripada Islam buat macam ni, kitab Al-Quran itu tidak berubah tu. Sampai satu zaman mana pergi pun tu je. Kalau kamu translate je, dia jadi bukan Quran. Injil tak? Bahasa Inggeris, Injil bahasa Indonesia, Injil bahasa Melayu, Injil Iban, Injil apa jadi. Setiap kali dia terjemah, ada tukar-tukar. Tengok Nabi Isa di Indonesia, Injil dia makan hutan pula. Bila orang Injil makan hutan? Jadi mau ke Indonesia, nak sebut sama dengan cerita rasa orang Indonesia. Takkan makan buah delima, mana ada kat Indonesia. Akhirnya berubah. Mana bahasa asal? Bahasa Inggeris pun bukan asal. Bukan tempe lah. Ya? Bukan tempe. Makan tempe. Nabi Isa pergi Kelantan makan bubur. Nampak tak? Jadi Islam, jadi dia melangat tu. Kalau kita nak terang ni dia panjang. Sebab apa tu? Sebab itulah Quran tu didasarkan dengan bahasa Arab. Sebab apa? Ciri-ciri bahasa Arab pula situ. Ada ciri. Jadi mana boleh manusia nak reka benda macam ni? Tak sempat. Tak ada kuasa manusia nak reka. Bahasa Arab ni dia ada ciri-ciri keistimewaan juga yang menyebabkan dia ni bahasa kalau terkenal di kalangan penulis. Maknanya kalau kamu nak buku kamu dibaca di sepanjang zaman, tulislah dalam bahasa Arab. Sebab zaman mak saya ada I tanda, ada topi atas. Zaman saya tak sempat dah. Lepas tu ke I lah apa semua dah lain. Bahasa Melayu ni sebentar je. Bahasa Melayu ni memang bahasa Urdu baru 100 tahun. Bahasa-bahasa lain dia akan melalui putaran. Bahasa Arab tak, dia bahasa yang kekal. Jadi Islam dalam bahasa Arab ubah dia bahasa bukan Quran. Nampak tak? Jadi tindakan-tindakan yang diambil oleh dasar-dasar Islam yang ditetapkan oleh Allah itu tindakan yang tepat tu. Dia memang tak ada pilihan lain lagi dah. Okey. Tapi jangan ingat ijtihad ulama. Kalau hukum tu dianalisis oleh ulama dalam pokok tadi tu disebabkan para ulama ni dia ibaratnya ulama ni dia mengeluarkan buah tu. Tapi dia ambil daripada sumber-sumber Islam. Kalau hukum itu hanyalah ulama yang keluarkan benda tu, dia tidak bersifat mukjiz. Dia tidak, maknanya dia tidak kekal pada sepanjang zaman. Faham tak? Saya rasa boleh faham Okey. Kristian dua ni saja okey. Dia tak erti membezakan hak mana hak Tuhan, hak mana hak manusia. Sebab itulah di zaman manusia sebelum orang Eropah mati, sebenarnya saya ada tulis satu buku. Tajuk dia Kerajaan Islam Sepanyol. Adalah dalam semasa saya mengkaji
kerajaan Islam Sepanyol ni, saya dapati bahawa ilmu orang Eropah pada hari ini dicetak daripada tamadun Islam Andalus. Orang putih masa tu dia berdepan dengan kekejaman orang agama. Sebab bila dia nak keluarkan satu penemuan ilmiah, dia kena bunuh. Contohnya dalam agama Kristian, umur bumi ni 7,000 tahun. Kalau kita ni, kalau tanya orang geologi, gelap ni orang 7,000 tahun. 7,000 tahun kan? Fir'aun dah 4,000 tahun. Fir'aun tamadun kedua dunia. Manusia boleh, dah ada tulisan, dah ada semua. Cuma tulisan dulu Bill Gates tiru. Tulisan dulu macam Microsoft punya ni lah, sebab dia pakai gambar. Zaman Fir'aun dia pakai gambar. Dia nak cerita, dia pergi buku, dia tunjuk ini. Jadi balik akhir kali bawa ni rekod gambar kan. Tu pergi buku, gajah pergi buku. Jadi akhirnya orang letih nak buat tu, orang tukar-tukar jadi tulisan. Akhirnya bila ada komputer, dia ada balik ke Fir'aun balik. Tekan je kan. Sekarang ni dia tengok toilet tak ada tu toilet. Lipat satu je toilet. Balik pada ni balik. Memang manusia ni dia bersifat putaran. Sebab tu Tuhan kata dalam Quran, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari aku putarkan antara manusia. Dia berputar. Dia berputar. Okey, saya tak boleh tengah masa lebih. Jadi saya ambil 2-3 minit saja lagi. Isu ketuhanan. Agama Kristian dia tak boleh nak bezakan. Jadi semuanya hak Tuhan saja. Ilmu sains hak Tuhan, ilmu semua. Golongan sekular semua hak manusia. Tak ada batas, tak ada batas Tuhan. Nak cakap bab akhlak, nak cakap bab apa baik buruk. Sebab itulah orang putih sekarang ni banyaknya etis, tak ada agama. Jadi dia nak kata Obama kata perkahwinan sejenis halal. Sebab apa? Sebab orang suka. Mana boleh Tuhan marah? Ini bukan manusia pun fikir nak. Jadi tak ada hak Tuhan tu, tak ada langsung. Kita ada batas akhlak macam ni. Okey, ni batas-batas hak Tuhan. Dalam akhlak tu ada bagi dua pula. Ada hak Tuhan. Maknanya Allah dah tentukan dah. Hak ni salah, hak ni betul, hak ni betul. Hak manusia tentukan ada juga. Iaitu adat. Contohnya orang Melayu. Kawan dengan orang bukan Melayu faham lah. Orang Melayu dia panggil kat suami dia abang kan. Orang bukan Melayu kata abang, boleh suami kau. Abang tu kan dia belajar bahasa Melayu, abang tu ialah. Jadi bila orang panggil abang, dia tak nak terima. Abang kau ni. Ni suami kau. Dalam bahasa orang Melayu, kalau nak isteri ni nak suruh maknanya manisnya panggil abang. Panggil abang dia kata, abang tu adik-beradik kau. Tak malu kau panggil abang adik-beradik dengan suami. Jadi dalam culture orang Arab, dia malu. Sebab dia kata, kamu duduk berdua-duaan dengan suami kamu sebut abang kamu. Jadi aib dia kata. Nampak tak? Orang Arab dia berkahwin, kenduri, dibuat rumah orang lelaki. Kita yang besarnya rumah orang perempuan kan. Rumah orang lelaki ni kecil je. Dia besar rumah orang lelaki. Sebab apa ni? Dia kata siapa yang berkuasa dah tahu. Orang lelaki. Apa orang lelaki lah. Dia yang tu Islam tak campur. Itu adat yang manusia boleh pilih. Masuk rumah orang Melayu, orang ni kena buang selipar, buang kasut. Masuk rumah orang Arab, tidur dengan kasut, tak apa. Dia adat dia. Okey, dalam adat. Tapi kalau pakai skirt, adat kami tak apa. Tak boleh. Itu adat yang Allah dah masuk campur dalam tu. Dia dah bagi tahu tak boleh. Nampak tak? Dalam adat tu sendiri, dalam akhlak tu ada. Jadi Islam ni hak mana hak Tuhan, hak mana hak manusia selesai masalah. Agama lain tak selesai. Sebab itulah perubatan. Dekat mana perubatan? Hak manusia. Walaupun ada hadis. Sebab tu saya antara orang yang tak setuju bila kita namakan perubatan Islam. Sebab kalau X-ray bukan perubatan Islam.
Lepas tu perubatan apa? Ultrasound. Oh, perubatan moden. Islam ni mana? Hak jenis dengan kunyit. Apa pula itu? Kalau sapu kunyit, sapu agang, oh, perubatan Islam. Asli, ni moden. Jadi Islam ni hak jenis corok tu bagi kat Islam. Hak jenis kajian ni, ni moden. Bukan Islam. Sebab apa Nabi suruh orang minum madu? Sebab pada zaman tu itulah yang ada ni perubatan zaman tu. Bukan Nabi reka, belum Nabi mari orang harap minum madu dah. Dan madu tu memang pahit lah sampai hari ni. Sebab apa Nabi berubat dengan al-kai? Al-kai ni ialah, saya tak tahu dalam apa. Ni paha kita. Orang tu sakit kaki dalam zaman dulu. Dia panaskan besi sampai merah, dia cari satu orat dekat paha. Bang. Sing. Dia matikan orang. Maknanya pembedahan kecil lah zaman dulu. Nabi ada dua hadis. Satu larang membuat kerja tu, satu suruh. Sebab apa tu? Sebab ada dua situasi. Ada orang zaman dulu setelah sakit, bila tabib dia mengidentify ni nyakit ni, dia pun buat okey sembuh. Ada satu lagi, belum kena sakit apa lekak dah. Jadi Nabi larang yang benda tu tak betul. Jadi perubatan ni hak manusia. Manusia boleh kaji semua tu Islam lah. Cuma jangan mengayu lah. Contohnya makan badan minum air 3 gelas, bangun pagi minum air 3 gelas. Itu tak betul lah. Jadi dalam perkara yang kemanusiaan ni, Islam mengawal secara umum saja. Sebab tu tak ada pakaian agama lah. Islam tak ada. Pakaian dia ada sifat-sifat umum. Maknanya kena menutup aurat, bersih, tidak buruk dipandang, tidak menjatuhkan maruah gitu. Pakai baju apa, warna apa, itu tengok pada selera masing-masing. Tahu tak zaman dulu orang pakai mana? Jubah zaman dulu. Sebab apa? Sebab orang zaman dulu, para ulama dia tak ada faid. Bila pergi belajar, dia masuk lagi. Itu berubah sikit. Dia pun buat macam ni kan, yang orang Morocco pakai dia lah. Dia pun bubuk. Zaman sekarang beli gula sekilo. Pakaian ini untuk aurat. Banyak jadi saya rasa setakat tu sajalah yang saya dapat sebut kepada kalian. Semua ni ada bukti dalam ibadat. Dalam ibadat Islam dia kadar dia. Saya rasa sangat perlu saya terangkan yang seperti ibadat dalam Islam, kadar dia tidak memberat-beratkan. Tempat dan masa saya cukup, mesti sesuai. Sebab tu saya nak ambil antara yang paling senang nak puasa. Puasa Islam terbit fajar sampai terbenam matahari. Puasa Hindu banyak mazhab. Antara yang saya tahu, puasa 44 hari. Tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh bersetubuh siang dan malam. Boleh minum susu segelas sehari. Masa saya pergi rumah kawan saya tu, hari ke-40 begini dia. Bapa ni hijau muka dia. Tanya apa? Puasa. Apa dia puasa? Berapa hari nak macam 40 hari. Tak puasa 30 hari bila malam masih arak siang tak ingat. Sebab apa tu? Sebab dia tidak terlalu memberat dan tidak terlalu ringan. Kalau puasa orang vegetarian ni, dia enjoy sangat pula. Tiga kalam dah lagi, tak batal ke. Sebab tak ada daging je. Jadi daging je membatalkan. Nasi tak apa. Jadi persoalan sekarang kita tanya, apa objektif awak puasa? Di situ gagal. Puasa dia, objektif dia sikit. Oh, kita nak hormat binatang, kita nak jaga dewa ni. Oh, Islam tak? Islam puasa dia ni objektif dia. Kalau nak ulas daripada ni sampai esok tak habis ni. Dari sudut kesihatan, dari sudut perasaan, dari sudut hubungan individu, hubungan keluarga, hubungan dengan masyarakat, dari sudut kesatuan dunia.
Sebab tu puasa Ramadan. Ramadan tu pergi orang Eskimo Islam puasa Ramadan kan. Maknanya kesatuan dunia. Puasa tidak terlalu berat, tapi objektif dia sangat banyak. Puasa yang terlalu berat, apa merangkap? Dia tidak tu. Islam tu agama yang memang dia suruh manusia buat sesuatu. Itulah satu-satunya yang manusia perlu, tak ada choice. Bila manusia mengambil penyelesaian lain, manusia rugi. Tuhan tak rugi sebab konsep dalam Islam, kalau seorang tu buat baik, dia buat baik untuk diri dia sendiri. Dalam ayat Al-Quran, sewaktu Allah menyatakan manusia ni menzalimi, Tuhan tak kata menzalimi orang lain. Sebab dalam konsep Islam, orang yang zalim hanya menzalimi diri dia sendiri. Sebab kehidupan dunia ni terlalu singkat. Orang yang kamu zalim tu tak zalim. Kamu tak buat apa kat dia. Sebenarnya kamu menganiaya diri kamu. Bila kamu buat baik, bila kamu meninggalkan Islam, siapa yang rugi? Tuhan tak perlu pada amalan kamu. Kamu lah yang perlu. Wa innama anfusakum. Sebab tu dalam satu hadis yang panjang, Nabi kata, kalaulah manusia dan jin semuanya berkumpul di satu tempat lalu membuat amalan yang paling baik, setiap orang membuat amalan yang paling baik yang terlintas dalam hati dia, seluruh manusia daripada Adam sampailah dunia ni kiamat, maka dia tidak boleh memberi kebaikan kepada Allah walaupun sedikit. Tuhan tak ambil manfaat itu sikit pun. Tapi kalau setiap orang daripada kamu berkumpul di satu tempat, seluruh manusia ni, dan buat benda yang paling jahat, setiap orang boleh jahat yang dia fikir, dia buat, nescaya dia tidak akan memudaratkan Allah walaupun sedikit. Tapi sebaliknya, kamulah yang mendapat manfaat dan mudarat. Bila kita mengamalkan Islam, kita sebenarnya nampak je kita bantu orang, sebenarnya kita membantu diri kita sendiri. Bila kita meninggalkan ajaran Islam, orang yang di sebelah luar sana yang tak kenal Islam, siapa rugi? Dia rugi, Allah tak rugi. Itu konsep dalam Islam. Jadi saya rasa saja terlalu banyak lah. Saya lebih maksud dan dapat sedikit manfaat. Kalau saya tak jadi masalah, saya buat balik. Tapi sebab saya cuti sekarang ni. Lah, maksudnya lah. Tak cuti pun tak kat 10 minggu tu biasa. Saya cuti, saya buat PhD di UTM. Okey, Bukan jazakallah khairan jazak, ucapkan tahniah Ustaz. Kita buka kepada Q&A session. Apa nak bertanya apa-apa? Silakan. Ustaz, ada satu soalan ringkas. Saya tertarik dengan gambar pokok Ustaz. Kalau buah tu pekat, pokok tu apa? Oh ya. Banyak soalan. Ingat nak tanya pokok apa? Terima kasih. Ada lagi kalau boleh. Yang mana saya boleh jawab, saya jawab. Dalam wasatiyah Islam ni, dia membenarkan pengikutnya menjadikan taklid kepada ulama dan juga membenarkan ijtihad ulama untuk diikut oleh pengikut-pengikutnya. Saya tertarik pada satu penemuan baru oleh Syekh Utsaimin mengenai ijtihad. Dia mengatakan bahawa air tebu, air kopi, air kelapa adalah air mutlak juga. Jadi adakah dalam keadaan yang kita nampak di sini bahawa dalam satu keadaan di mana masa telah berlalu dengan pemikiran yang lebih tajam, ulama ini membenarkan benda-benda baru ni diterima oleh masyarakat Islam. Soalan jadi bangun. Pertama tadi tu pokok apa tu, iaitu dalam Islam ni kita ada salah satu juga benda yang membezakan Islam dengan agama lain ialah metodologi research dalam nak mengeluarkan fakta. Bila kita nak kata benda ni wajib, benda ni mesti buat, agama lain dia tidak ada metod yang ilmiah. Kita kalaupun bila mendalam macam mana pun mesti ilmiah. Sebab Quran kita bukan tulisan sembarangan. Kita boleh buktikan bahawa Quran yang kita baca hari ini ialah yang dibaca oleh Nabi dengan sistem ilmu
periwayatan yang sangat saintifik. Kita ada ilmu-ilmu. Bila kita kata hadis ni daripada Nabi, memang kita boleh buktikan secara ilmiah memang Nabi pernah kata melalui ilmu hadis. Jadi itulah dia pokok dia. Para ulama, sebab tu saya cadangkan juga, walaupun tuan-tuan bukan dalam bidang agama, tapi kena tahu juga macam kita panggil secara kasar bagaimana metod orang Islam tu berfikir. Orang Islam ni dia ada metod berfikir yang cukup kuat. Iaitu para ulama dia menghasilkan keperluan-keperluan manusia. Orang tanya dia apa hukumnya, apa hukum. Tetapi hukum tu sebenarnya didasari oleh Al-Quran, Sunnah dan sumber-sumber hukum yang lain. Sumber-sumber hukum yang lain ni kita boleh bahagikan Quran dan Sunnah ni ialah benda yang bersifat ketuhanan. Maknanya dia fix tak macam tu. Sumber yang ketiga ialah akal kita. Maknanya macam mana kita nak kata benda ni betul, benda ni salah. Jadi teknik pemikiran Islam kita ada cara dia. Contohnya kita ada masalah musalah, kita ada qiyas, kita ada maslahah, macam-macam cara. Jadi bila kita gunakan benda tu, akhirnya para ulama menemui hasil. Jadi bila orang tu dia tak tahu, dia tengok Quran pun macam tengok surat khabar je, tak faham. Orang asli tengok surat khabar bahasa Inggeris dengan surat bahasa Cina, lama. Dia tak pandai baca dulu kan. Jadi ada orang tengok Quran tak faham. Ada orang faham surface saja makna perkataan, tak boleh. Faham Quran, faham Sunnah dan faham cara-cara nak metodologi fatwa yang baru boleh. Akhirnya keluarlah produk. Sebab itu tidak semua orang boleh mengeluarkan produk. Maknanya kalau tuan-tuan bidang sains tiba-tiba saya pada pandangan saya haram benda ni, jangan nak main-main. Sebab pandangan awak mana? Awak pandai ke nak ni? Awak tak pandai, awak ikut orang lah. Sebab awak tak pandai. Islam tak suruh awak tak pandai, dah awak tak pandai, macam mana? Islam tak kata awak kena tak pandai, tapi dah awak memilih untuk tak pandai. Tapi pilihan tu juga berasas iaitu awak tak sempat nak belajar sebab awak belajar yang lain. Takkan semua nak mendalami benda ni, nanti tak bergerak lah. Jadi satu analogi yang lebih mudah ialah bila kita nak guna minyak, kita pergi ke Petronas, Shell kan, kita pergi ke stesen minyak, itu produk. Stesen minyak tu ialah ahli fiqh ataupun ahli pakar-pakar dalam bidang masing-masing kan. Sementara syarikat Petronas ni dia gali dan dia bersihkan dengan teknologi yang dia ada, dia bagi ke orang yang dah siap. Tapi kalau saya gali telaga minyak belakang rumah saya, keluar minyak, ya orang dalam kereta tak boleh. Itu orang kampung punya. Nampak tak? Mudah lah kan? Nak faham tak? Okey, soalan yang kedua, dia lebih bersifat para ulama ni, dia Islam ni disebabkan salah satu sifat Islam ni, Islam ni dia macam ni. Satu benda yang statik ataupun bukan statik, kita nak kirakan satu benda yang qat'i dia panggil, dah putus, tak ada bincang lagi dah. Tuhan tu berapa? Satu. Nabi Muhammad, Nabi dan Rasul, bukan Tuhan. Itu benda yang tak boleh bincang lah. Itu saja. Nak kerjakan haji kat mana? Mekah. Nak keliling apa? Keliling Kaabah. Jangan keliling jam salah. Salah. Tak pernah pergi Mekah. Tengok besarnya. Nabi Muhammad boleh buat ni dulu. Keliling yang tak tahu kan? Tak ada semayang nak ngadap mana? Nak kiblat lah. Dah tak ada perbincangan. Mana? Tapi menghadap kiblat, berapa darjah, apa semua tu termasuk dalam benda yang boleh bincang. Ada benda, ada mazhab dalam Islam. Ada benda, ada mazhab. Yang banyaknya dalam Islam ni tak ada mazhab. Yang banyaknya ada mazhab. Yang benda yang tak ada mazhab ni sikit kan. Perbincangan berkenaan dengan air tak itu di sini. Sebab apa?
Sebab para ulama ni dia nak bincang gini. Membersihkan ni kerja ketuhanan ke kerja kemanusiaan? Itu dia teori asal dia. Memang Imam Syafi'i membersih ni ketuhanan. Maknanya bila hadis kata air tak boleh berpindah pada benda lain kecuali air saja. Nampak tak? Imam Hanafi tak ada. Imam Hanafi dia bersih ni kemanusiaan. Kalau kamu jumpa benda lain yang lebih bersih lagi, kamu nak guna pun. Jadi sebab itulah dalam mazhab Hanafi dan Hambali juga mungkinlah sebab Ibn Bas ni mazhab Hambali, dia membersihkan ni nak bersih najis dengan air sirap. Jadi sebab apa? Dah najis hilang dia. Sebab apa? Nak guna air saja. Dah air sirap boleh menghilangkan najis. Bukti dia tak ada bau, tak ada apa, tak ada kesan, hilang. Nak jilat pun jilat. Jadi teori membersihkan tu dari kerja Tuhan ke bersifat ketuhanan ke kemanusiaan. Ada ruang Tuhan tak beri kata putus, dia beri kelonggaran. Mungkin jadi tiba-tiba ada perbezaan apa? Kamu ikut apa yang kamu nak. Salah satu tu betul. Nampak tak? Islam tu dia salah satu ciri dia mudah. Dia luas. Panjang. Dia jadi orang sebelah Pakistan mana dia mazhab dia apa ni? Air kelapa. Tayamum tu macam mana? Jadi sebenarnya hukum fiqh ni sikit je benda yang tak boleh bercanggah. Benda yang boleh bercanggah pun ada. Saya duduk Morocco dulu, dia mazhab Maliki. Dalam Maliki ni banyak pula aliran demikian ni. Jadi antaranya satu kawasan tu orang yang jenis mayang dia Allahu Akbar. Kita Allahu Akbar. Dia Allahu Akbar. Dia ni macam tamsing je mayang gitu kan. Lepas tu dia rokok Sami Allahu liman hamidah. Kita Sami Allahu liman hamidah gini. Dia ni lawak aku ni. Tapi hikmah Allah dalam dunia ni tak ada mazhab semai rakaat berlain. Maknanya Islam ni daripada Allah, dan Allah tahu kalau rakaat tu berbeza, orang Islam tak boleh bersatu. Sebab nak semayang mana? Tok Imam, semayang berapa rakaat hari ni? Tak ada, pergi je masjid mana semayang. Perbezaan tu pada ni, tapi bukan pada benda dasar. Nampak tak? Itu yang saya bincang sekarang. Macam akidah, kamu awal salah kan? Orang ingat semua akidah ni dasar, semua tidak. Dasar akidah sikit je. Lepas tu yang lain tu ialah ilmu sampingan dalam akidah. Dia bukan dasar. Jadi yang berkelahian antara aliran Wahabi dengan aliran Asy'ariyah ni, yang berkelahi. Ni kata kamu mengatakan Tuhan tu berjisim apa semua hanya tak ada masalah. Itu adalah perkara yang tidak disepakati dalam ilmu tauhid. Ada dasar dia, tapi dia ada. Tapi saya suka ajar ni. Lepas ni apa? Ada benda kita kena kelahi. Bila orang kata orang hina Islam, orang kata Islam ni tak boleh selesai masalah secara umum tu, kita yang salah. Tapi kalau isu itu, kebanyakan yang isu yang timbul di Malaysia ialah isu yang diperselisihkan, dibenarkan. Kalau isu yang tidak dibenarkan, perbalahan itu bersifat betul dan sesat. Contohnya antara Ahli Sunnah dengan Syiah, itu betul dan sesat. Dia beza dia, satu betul, satu sesat. Kalau yang mazhab ni betul-betul, semua betul lah. Ya. Sudah setengah lah. So, kita ada yang nak tanya lagi kan? Jazakallahu khairan bila pesan ni. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, siapa yang berminat untuk dapatkan buku karangan Ustaz ni, boleh ada dijual insya-Allah di bawah nanti masa sesi cicipan.
masa kudapan ini insyaAllah. Yang kedua, yang duit yang semua malam ni insyaAllah kita akan salurkan kepada di Nazihah yang tempoh hari kematian ayah dia itu. Jadi siapa yang berminat untuk bagi teman lagi boleh bagi dekat di Nazirah. So siapa berminat insyaAllah boleh dapatkan kat bawah dengan harga 15 ada diskaun ni. Tentu sama-sama kita tanggung dengan Capital Majlis dan Horizon heart of mine. If you just look right, you see the signs. We can't keep hiding from the truth and let it take us by surprise. Protect us in the best way, guide us every single day. Keep us close to you until the end of time. You created everything, we belong to you. Ya Rab, we raise our hands, forever we thank you.